Junaid Al-Baghdadi rahimahullah, dia pernah tanya pada anak muridnya, awak pernah tak jumpa orang hidup dia macam tak gaya sangat orang alim, biasa je, bukanlah penampilan ulama ke, belajar di Mesir ke, bukanlah ahli ibadah, tapi Allah angkat darjat dia. Tanda angkat darjat kematiannya begitu dicemburui lah. Kata anak murid dia, tak tahu, jarang jumpa orang begitu. Kata Junaid Al-Baghdadi, arba'un tarfa'ul abda ila a'la darajat wa in qalla ilmuhu wa amaluh. Ada 4 amalan kalau engkau buat, Allah angkat darjat awak, walaupun awak punya ilmu sikit, amalan tidak banyak. Apa 4 perkara itu? Al-hilmu wa tawadu' wa sakha' wa husnul khuluq. 4 perkara ni kita buatlah tuan-tuan. Nombor 1, ilmu, sopan santun. Sopan santun, jaga kelakuan, sopan santun, jangan kurang ajar sangat, sopan santun. Yang kedua, watawadu', jangan sombong, merendah diri, walau ada pangkat kedudukan, anak orang besar ke apa ke, jangan sombong. Yang ketiga, wasakha', suka berderma, suka menolong. Yang keempat, husnul khuluq, budi pekerti mulia, budiman, dikenang orang perangainya itu. Sebab itu jangan underestimate orang. Kata para ulama, ada pun tanda-tanda yang boleh kita lihat daripada segi kita orang luar. Pertama sekali adalah orang yang dapat mengucapkan 2 kalimah syahadah ketika nak meninggal dunia. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallahu dakhalal jannah. Hadis riwayat Al-Hakim. Siapa yang akhir ucapannya adalah la ilaha illallah, maka masuk surgalah orang itu. Berdoalah kita kepada Allah, mudah-mudahan ucapan ini boleh kita lapaskan. Dapat sebut nama Allah pun tahan dah. Sebab bila dah kita sakit dan macam-macam dengan paik wayar, musuk mulut, batang hidung tutup, bukan boleh mengucap macam drama swasta. Asyhadu alla, asyhadu alla itu drama. Kalau kita ngantor orang mati yang sebenar, dapat sebut Allah pun mujur. Orang hak warak sikit bolehlah dia mengucap, ada berzikir subhanallah, alhamdulillah. Itu dah level wali dah tu. Hak lebih tinggi lagi boleh mengaji, ada. Saya pernah jumpa orang nak meninggal mengaji dah rasa dah sejuk ramuk kaki. Dia bolehlah mengaji, dia hafal Quran. Kita benda nak baca masa itu. Boleh mengaji, ni level-level tinggi lah. Cuma kalau kita punya orang yang tersayang, nampak dah nazak sangat, ajarkanlah dia mengucap. Itu tanggungjawab kita sesama Islam. Sebab kalau dapat lepaskan dia mengucap la ilaha illallah, surga balasannya, besar pahala kita. Sebab itu dia ajarkan talqin, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ajarkan mengucap. Cuma adab, kata orang tua-tua, nak mengajar orang meninggal mengucap ini, hendaklah diajar oleh orang yang paling orang tu sayang. Mana kalau contoh ayah, biarlah hak mengajar mengucap tu siapa hak dia paling sayang sekali. Mungkin hak disayang isteri dia, mak kita, suruh mak orang ajar. Mak tak sanggup dah masa tu. Suruh anak, anak pun mungkin 5-6 orang, tak semua dia sayang, ada seorang 2 je hak dia suka. Suruh hak tu mengajar. Jangan suruh orang dia tak suka, taubat dia tak layan. Bah, la ilaha illallah. Dia menyampah jenis balik tidak ngirim duit, dak action sangat, takut bini macam-macam. Ajar pula mengucap la. Dia tengah nak gitu, shut up you. Dia suruh shut up, suruh diam. Jadi kena cari, kalau sayang cucu, suruh cucu. Supaya mudah dalam suasana pertarungan dia dengan setan, gangguan macam-macam. Carilah orang hak dia sayang. La ilaha illallah. Tapi tuan-tuan, mengucap 2 kalimah syahadah nak meninggal ni cakap senang. Tengok dalam filem drama Melayu bolehlah. Dalam suasana sebenar, bukanlah perkara yang senang. Berapa ramai kita tengok orang meninggal, kita doa pada Allah mudah-mudahan dia dapat sebut, tapi tak terdengar dik kita saja. Sebab sakaratul maut ini, dia satu sentakan, rentak. Kena malaikat tarik tu, depuk masa dia putus itu, kena orang jenis melatah, tak keluar. La ilaha illallah. Kita kalau terperanjat, cuik dia orang, macam-macam ayat keluar kan.
Rangut-rangut je ayat kita hok menyumpah-menyumpah, yang mencarut-mencarut habis hok dalam seluar keluar. Hok tu kita takut. Dek kerana terperanjat. Lepas tu pada orang melatah, jangan buat kelakar sangat melatah ini. Kena mula sekarang berlatih. Nyebut, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Berlatih hari-hari. Supaya kalau cuik dia orang, tidaklah keluar opocok, omak engkau jatuh, tergolek apa tak ada. Biar keluar, La anta limin. Tak boleh mengucap setara itu. Sebab itu, para salafus salih, mereka selalu berdoa, Allahumma barik li fil mauti wa fima ba'dal maut. Tuhan, berilah berkat pada aku masa aku mati dan lepas aku mati. Itu memang dijadikan amalan. Sebab tak tahu bacaan tu boleh sempurna ataupun tidak. Ataupun ada para ulama yang mengajarkan membacakan doa, Allahumma inni ashhadu annaka antallah alladzi la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak wa anna muhammadan abdika wa rasulik abu'u bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli innahu la yaghfir dhunuba ghairaka. Mudahnya kalau tuan-tuan cari di kedai dia jual mak surat, bacalah mak surat. Dalam tu ada dah Hasan al-Banna dia dah aturkan bacaan-bacaan mudah mati, ada macam-macam. Jadikan amalan membaca pagi dan petang, lepas subuh dan lepas asar. Kalau tak dan, bacalah surah Al-Hasyr ayat 22 sampai 24. Huwallahu allazi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadati huwar rahmanur rahim. Jadikan amalan. InsyaAllah, kalau masa nak meninggal, mudah kita mengingati Allah. Itu yang pertama. Husnul khatimah adalah orang yang mengucap 2 kalimah syahadah. Yang kedua, tanda husnul khatimah adalah, ni kata para ulama, orang yang disolatkan oleh ribuan orang. Itu tanda husnul khatimah. Ma min mayitin tusalli alaihi ummatun minal muslimin yablughuna mi'atan kulluhum yashfa'una lahu illa syuffi'u fihi. Mana-mana mayat yang disemayangkan oleh orang Islam, yang jumlah mereka mencapai 100 orang. Ketika mereka meminta syafaat untuk si mayat, maka syafaat itu semua akan diberikan kepada dia. Hadis riwayat Imam Muslim. Minimum 40 orang. 100 orang ni pun dah terror dah. Bayangkanlah baru-baru ini, kita tidaklah sebut nama, ada satu orang yang personality meninggal dunia, disolatkan di Masjid Zakaria Batu 8,5 di Gombak. Masjid ni masjid baru, masjid besar. Saya pernah sampai ke masjid itu. Dia punya dewan solat saja 12,000 kaki persegi. Dia boleh muat kapasiti 900 orang. Masjid kita luas kapek 18,396 kaki persegi. Boleh muat 3,066 orang. Tu tak boleh banding lah. Apple dengan limau punya banding. Simen saja 41,741 kaki. Boleh muat 6,956 orang. Ustaz Somad baru ni datang dengan Ustaz Zah, barulah kita tahu muat 10,000 rupanya. Selama ni neka-neka je muat. 10,000 sajalah, lebih betul duk padang lah jawabnya. Mana memang betul rekaannya tepat. Arkitek dulu mengukur. Tapi Masjid Gombak itu 900 orang. Dalam video yang ditontonkan pada kita, orang sembahyang jenazah depan sampai sontok dinding belakang. Tapi barang perlu diingat, 900 kapasiti 900 jemaah untuk masjid berkeluasan 12,000 kaki persegi, itu adalah mengikut ukuran soft. Sembahyang jenazah tidak ada ruang untuk rukuk dan sujud. Jadi orang akan rapat sampai ke depan, mana jumlah tu kali 2 lah. Bila kita tengok, wah, macam mana kita boleh dapat kemuliaan? Kemuliaan. Tapi dari segi zahir, memang para ulama-ulama dahulu pun itulah kemuliaan yang mereka dapat. Disolatkan oleh ribuan orang. Diriwayatkan oleh Qasim bin Ashdar, daripada Ahmad bin Zuhair, daripada Muhammad bin Yazid Ar-Rifa'i. Dia bercerita, sekalipun Amr bin Qais Al-Mala'i, dia meninggal dunia di sebuah pekan yang terpencil saja di Parsi, tetapi jenazahnya dihantar oleh ribuan manusia.
yang tak dapat terkira berapa ramai. Tetapi yang peliknya, selepas selesai jenazahnya dikebumikan, keluarga dan sahabat handai tengok sekeliling, dah tak ada orang. Mana pergi semua orang. Begitu juga ketika Imam Ahmad bin Hanbal ataupun Imam Hanbali meninggal dunia, Khalifah Al-Mutawakkil telah arahkan untuk kira berapa orang yang solatkan jenazah dia. Rekod rasmi ketika itu menyatakan manusia yang datang untuk semayang dan uruskan pengkebumian dia, rekod rasmi 2.300.000 orang. Imam Ahmad bin Hanbal. Masa Imam Abdul Rahman Al-Auza'i meninggal, tak dapat dikira berapa orang yang hadir, punya ramai. Dan seramai 30.000 orang Yahudi dan Nasrani peluk Islam kerana takjub dengan kehadiran lautan manusia yang menghormati pemergian dia. Imam Al-Auza'i ini, dia bukan calang-calang ulama. Imam Al-Auza'i ini, dia asal dulu ada mazhab. Mazhab Al-Auza'i. Dia ada mazhab sendiri. Cuma mazhab dia tidak lama. Hanya bertahan selama 220 tahun saja. Di Lebanon, Jordan, Syria, Palestin. Imam Malik itu anak murid dia. Kenapa mazhab dia tak pergi jauh? Sebab dia tak ada jawatan rasmi. Kebanyakan ulama mazhab ni dia kerja jawatan rasmi. Sama ada dengan kerajaan ataupun dia orang ada follower yang kuat. Macam dia ni jenis, kalau istilah sekarang, ulama jenis top cara ke laman sosial, lantak nak ikut-ikut, tak ikut sudah. Tak ada follower, tak ada apa. Jadi dia punya mazhab ada tapi tak tahan lama. Dia meninggal, orang masuk Islam. Punyalah barakahnya. Abdul Rahman Al-Auza'i. Begitu juga kita Sahal bin Abdullah Al-Tastari meninggal dunia. Jenazahnya dilawati dengan kehadiran lautan manusia yang hanya Allah saja yang tahu berapa jumlah. Masa urusan pengkebumian dia, ada seorang nenek tua, orang Yahudi. Dia ikut keluar, ikut jenazah. Tiba-tiba dia menjerit, orang terkejut. Dia kata, nampak tak apa saya nampak? Orang kata, benda tu, nenek nampak apa? Aku nampak ada makhluk turun daripada langit, memegang keranda jenazah Al-Tastari. Lantas makcik itu mengucap 2 kalimah syahadah, masuk Islam makcik itu. Hebat tak hebat para ulama dulu. Begitu juga pada hari kematian Al-Mughirah bin Hakim. Julung-julung kali Kaabah lengang. Tak ada orang. Mana Kaabah tak ada orang? Ada. Masa dia meninggal. Kosong. Semua orang nguruskan jenazah. Masa jenazah Abu Fayyad ataupun Zunus Al-Misri dan juga Ibrahim Al-Muzani, ini semua sahabat karib kepada Imam Syafi'i rahimahullah. Ketika jenazah dibawa ke kubur, bukan orang saja yang iring, burung pun iring, terbang rendah saja iring jenazah mereka. Cerita-cerita ini banyak. Kalau tuan-tuan ada masa, carilah kitab Al-Aqibat karangan Abu Muhammad alias Abdul Haq. Dia buat satu buku tentang kehebatan kematian para ulama salafus salih. Salah satunya adalah jenazah mereka diurus, disolatkan oleh ribuan orang. Kita kena berdoa pada Allah. Biarlah kita esok meninggal, 1000 orang uruskan kita. Sebab minimum 40 pun dapat kemuliaan. Bayang kalau dah cecah 1000. Sebab itulah orang berdoa mati di Mekah. Sebab Mekah ni yang semayangkan jenazahnya berapa ribu orang. Poleh-poleh Kaabah tu pun semayang. Biasa semayang fardu, dia semayang kemudian. Tapi semayang jenazah, semua akan semayang. Beribu orang akan uruskan jenazah kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, tanda husnul khatimah adalah meninggal dunia di Madinah Al-Munawwarah. Mana-mana orang kenalan saudara kita yang kita dapat berita meninggal di Madinah, itu husnul khatimah. Kata Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, la yasbiru ahadun ala
ala la'waiha fayamuta illa kuntu lahu syafi'an au syahidan yaumal qiyamah idza kana musliman. Mana-mana orang yang bersabar terhadap kesusahan di Madinah ataupun dia meninggal di Madinah, maka aku akan beri syafaat pada dia, menjadi saksi pada dia pada hari kiamat, kata Nabi. Hadis riwayat Imam Muslim. Kata Syekh Al-Mubarakfuri, wal-lawa'u fil lughati asyiddah wa syiddatu ma yusibul insan fi badanihi bisabab syiddatul har wal barad wa nahwa zalika. Kata Syekh Al-Mubarakfuri, yang dimaksudkan oleh Nabi sebagai al-lawa ataupun kesusahan Madinah ini adalah cuacanya. Maka siapa yang boleh bersabar dengan cuaca Madinah, bagi tuan-tuan yang baru balik pada umrah, tanyakanlah macam mana Madinah sekarang ini. Siang 20 darjah Celsius, paling panas pun 25 siang. Malam paling sejuk boleh cecah 6, panas sikit pun 13 Madinah sekarang. Tapi yang tak tahan humidity 24%, anginnya 14 km sejam. Yang itu orang tak tahan. Kadang kita keluar hotel, rasa macam tak sejuk. Dah jaket bagai dah, maplar apa semua dah. Akan berpeluh pula, naik semula hotel. Pergi pakai jubah macam biasa. Tengah jalan, angin pula tiup, sejuk pula. Pekak telinga. Mulut tu datang celupa, nak nyumpah je rasa. Kejap sejuk, kejap dok. Jangan. Siapa sabar dengan kesusahan Madinah, Nabi sebut. Sampai peringkat kalau takdir dia mati, maka matinya itu dapat nikmat. Saya balik pada umrah awal tahun ni. Ada dua beranak. Mak dengan anak. Naik, maknya nampak menung begitu. Anaknya tegur. Kemudian saya tanya, awak ni macam tak botak, tak buat umrah ke? Biasa orang Malaysia lagi Mekah. Biasa botak lah, tanda-tanda dah buat umrah. Dia kata saya tak masuk Mekah. Datang Kuala Lumpur, Madinah balik Kuala Lumpur. Baru 3 hari. Kenapa tak buat umrah? Dia kata, yang asal mak dia dengan ayah dia datang. Dia tak ikut. Tapi lepas ayah dia selesai umrah di Mekah, masuk Madinah, meninggal di Madinah. Jadi travel agent bagi dia tiket datang untuk uruskan dan bawa mak dia balik. Jadi saya tanya macam mana perasaan? Sedih ke macam mana ke? Rupanya bila kita ni ada saudara, mak, ayah meninggal di tanah suci, kita punya perasaan berada di tengah-tengah. Antara sedih dan gembira. Atau bahasa mudah panggil pasrah. Kita pasrah. Dia dapat husnul khatimah. Rezeki dia. Duduk dalam kubur, sama ada di Uhud ke, dekat Jabal Uhud ke kuburnya, atau di Baqi'. Baqi' tu bonus sangatlah. Dia bawah kubur tu berjiran dengan siapa? Dengan sahabat-sahabat Nabi. Mana duduk bawah kubur tu tenang dia. Semua orang baik-baik jiran dia. Kita meninggal tuan-tuan, tanam di sini, entah Stali, entah Bukit Ubi, belum tentu boleh tidur dalam kubur. Depan kaki keroke, sebelah mak rempik, ni kaki tak semayang punya. Kungkang, dia kena belasah dengan malaikat. Kata, bila lah aku nak tidur begini. Hidup pun susah, mati pun susah. Oh. Duduk kubur pun tak boleh tidur mah. Bising, kungkang, begitu. Ini meninggal Madinah, tidurlah awak jawab ni. Tanam pula kat Jabal Uhud, perkuburan baru. Jabal Uhud dekat dengan syuhada Uhud. Makam syuhada Uhud tu, kalau tuan-tuan nanti ziarah Madinah, jangan pergi siang, pergi malam. Kalau tuan-tuan pergi malam, makam syuhada itu boleh bau wangi. Siang tak ada lah, Bangladesh, Nepal apa semua tak ada lah bau wangi dah, campur-campur. Pergi malam sekali. Aturkan dengan travel, nak pergi malam. Kita boleh bau keharuman syuhada itu. Bayang kita berjiran dengan dia orang. Husnul khatimah. Itu yang ketiga. Yang keempat, kata ulama, tanda husnul khatimah yang kita orang luar boleh nilai, orang tu meninggal dalam keadaan ada peluh di dahinya. Hadis daripada Buraidah bin Al-Hasib radhiyallahu anhu. Mautul mu'minin bin irkil jabini. Hadis riwayat Ahmad dan At-Tirmizi. Kematian orang beriman adalah dengan peluh yang ada di keningnya ataupun di dahinya.
Saya ingat ni pun selalu kita pun jumpa jenazah macam ni. Tahniahlah kepada orang yang dapat keluarganya meninggal begitu. Rezeki dia lah. Ada orang meleleh air mata pun ada. Tapi orang kuat isap rokok, keluar nikotin di mulut pun ada. Keluar balik, hitam-hitam. Keluar balik. Puas, tutup dengan kapas. Orang ngurus jenazah penat kan. Tapi orang beriman ni, ada peluh saja. Itu yang keempat. Yang kelima, tanda orang husnul khatimah, mati molek atau mati sedap ni, meninggal pada malam Jumaat ataupun siangnya. Hadis Nabi menyebut, ma min muslimin yamutu yaumal jumu'ati au lailatal jumu'ati illa waqahu Allahu fitnatal qabri. Mana-mana orang Islam meninggal pada hari Jumaat atau pada malam Jumaat, maka Allah akan menyelamatkannya daripada seksaan kubur. Hadis riwayat Imam Ahmad dan juga At-Tirmizi. Kita berlepas diri dari membahaskan status hadis ini. Walaupun ada yang mengata secara teknikalnya terputus sanad sebab perawinya tidak ambil direct daripada Abdullah bin Amr macam-macam. Tetapi tidaklah bertaraf palsu. Hadisnya tetap bernilai juga. Orang meninggal hari Jumaat itu mulia. Saya dulu ada kenalan meninggal hari Jumaat, bulan puasa, waktu sahur, meninggal di Mekah. Jackpot dia dapat, 777 tu ada, teng, semua dia dapat. Hari paling baik, masa paling baik, tempat paling baik. Meninggal hari paling baik, hari Jumaat. Subuh, bukan subuh, waktu sahur. Waktu paling tenang dalam 24 jam waktu sahur. Meninggal pula tempat paling mulia, Mekah. Meninggal pula bulan paling mulia, bulan Ramadan. Benda lagi nak. Husnul khatimah. Mati sedap tu. Orang lain meninggal tengah banting daun teruk. Tuan-tuan jangan main. Tengah baling daun teruk. Kes pek. Meninggal ada. Dia meninggal bulan puasa di Mekah hari Jumaat. Benda lagi nak. Senyum jenazah. Senyum je tu. Senyum. Mati sedap orang panggil. Yang keenam kata ulama. Orang yang husnul khatimah. Orang yang mati syahid. Jihad di jalan Allah. Orang yang kena sakit ta'un. Orang yang mati lemah. Ini husnul khatimah. Ma ta'uduna syahida fikum. Qalu ya Rasulullah. Man qutila fi sabilillahi fahuwa syahidun. Nabi pernah tanya pada sahabat. Pada pandangan kamu semua, siapakah orang yang dikatakan mati syahid? Sahabat jawab, orang yang mati syahid, orang yang terbunuh dalam peperangan di jalan Allah, ya Rasul. Mereka lah syuhada. Kata Nabi, inna syuhada ummati izala qalilun. Qala faman ya Rasulullah. Nabi kata, kalau takrifnya itu, sikit sangatlah umat aku mati syahid. Zaman umat aku esok bukan banyak nak perang, kata Nabi. Sahabat tanya, dah? Siapa lagi yang boleh dapat mati syahid ya Rasul? Qala, man qutila fi sabilillah fahuwa syahidun. Wa man mata fi sabilillah fahuwa syahidun. Wa man mata fi ta'uni fahuwa syahidun. Wa man mata fil batni fahuwa syahidun. Wal ghariku syahidun. Hadis riwayat Imam Muslim. Orang yang terbunuh jalan Allah, ya, dia mati syahid. Sama juga orang yang mati di jalan, orang yang mati kerana sakit ta'un, dia juga adalah syahid. Orang yang mati kerana penyakit dalam perut juga adalah mati syahid. Dan orang yang mati tenggelam dalam air juga adalah mati syahid. Hadis riwayat Imam Muslim. Tapi jangan blok kalau kita esok orang lemah, dia teluk cepedok ke mana, tuan-tuan angkat jenazah tu ke tanah je. Ngapa tak mandi, tak urus? Ustaz kapa mati syahid? Ni syahid dunia, bukan syahid fisabilillah. Itu syahid perang yang tanah dengan baju-baju. Kalau setakat mati lemah, teluk cepedok, benda tu teluk metodi, benda tu batu hitam, dok kena urus kat jenazah. Tapi meninggalnya itu, meninggal yang baik. Meninggal yang baik. Dia sebenarnya, Nabi nak jelaskan, orang yang berjihad ni pahala besar. Tapi ada juga amalan lain, kalau kita buat, dia punya pahala sama banyak dengan berjihad. Apa lagi amalannya? Pertama, as-sa'i alal armalati wal miskin, kal mujahidi fi sabilillah, wa ahsabu qala, wa kal qa'im allazi la yaftur, wa kal sa'im allazi la yuftiru. Hadis Bukhari Muslim. Nombor satu Nabi pesan, kata Abu Hurairah, orang yang jaga kebajikan armalah.
ibu tunggal, wal miskin, dan fakir miskin. Mereka itu seolah-olah orang berjihad di jalan Allah. Jadi kalau kita tak perang, tapi kita jaga kebajikan ibu tunggal, bantu mereka, fakir miskin, bantu mereka. Bagaimana nak membantu ibu tunggal? Kahwinlah dengan ibu tunggal. Itu cara untuk membantu mereka. Ya, cara untuk membantu. Yang kedua, kerjaan yang sama dapat jihad. Kata Rafi' bin Khadij radhiyallahu anhu, Nabi pernah sebut, al-amil ala sadaqati bil haqqi kal ghazi fi sabilillah hatta yarji' ila baitih. Hadis Abu Daud. Yang kedua adalah orang yang kerja mengutip zakat, amil zakat. Orang yang kerja mengutip, mengambil zakat ini adalah jihad. Dengan syarat dia pergi ngutip. Kalau orang lain datang ke pejabat dia, tak adalah pahala jihad. Dia mesti keluar. Khus, pergi ambil. Pergi ambil. Yang ketiga, jihadul kabir wa sari wa da'i wal mar'ati al-hajju wal umratu. Jihad bagi orang tua, budak-budak, orang yang sakit dan kaum wanita adalah haji dan umrah. Hadis An-Nasa'i. Yang seterusnya Nabi sebut, amalan yang buat sama pahala dengan jihad, menuntut ilmu. Macam tuan-tuan sekarang. Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'ah. Hadis Tirmizi. Siapa yang keluar menuntut ilmu kerana Allah, sepanjang perjalanan dia kira berjihad fi sabilillah sampai dia balik. Artinya, wal na'udzubillah, kalau tuan-tuan balik, meninggal, kena langgar ke apa ke, perjalanan tuan-tuan husnul khatimah. Husnul khatimah. Semua perjalanan orang tadi. Tapi ingat, ada satu amalan kata Nabi, lebih besar pahalanya daripada jihad. Apakah amalan tersebut? Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Sa'altun Nabi ayul a'mali ahabbu ilallah. Ya Rasul, apa amalan Tuhan paling suka? Nabi jawab, as-salatu ala waqtiha. Sembahyang ikut masa, kata Nabi. Qala summa ayyu. Apa lagi ya Rasul Tuhan suka? Nabi jawab, summa birrul walidain. Jaga mak ayah, kata Nabi. Yang ketiga, summa ayyu. Apa lagi ya Rasul? Yang ketiga kata Nabi, al-jihadu fi sabilillah. Nabi letakkan jihad fi sabilillah nombor 3. Nombor 1, jaga sembahyang. Yang kedua, jaga mak ayah. Yang ketiga, barulah jihad. Sebab itu kalau orang yang jaga mak, insya-Allah mulia kematian dia. Percayalah, orang yang jaga mak, sementara mak masih ada, matinya mulia insya-Allah. Selesai. Itu yang ke-6. Yang ke-7 kata ulama, orang yang husnul khatimah, mati baik adalah orang yang mati ditimpa sesuatu. Asyuhada'u khamsatun al-mat'un wal mabtun wal gharq was sahibul hadmi wasyahidu fi sabilillah. Orang yang mati syahid dunia ada 5. Salah satunya yang Nabi sebut adalah sahibul hadmi. Orang yang mati ditimpa oleh sesuatu. Jangan kita dengar ada orang mati kena timpa. Timpa musangking ada. Timpa kelapa sawit ada. Timpa bonyo ramai. Timpa benda lagi ya. Semua mati kena timpa ni husnul khatimah. Husnul khatimah. Apatah lagi kalau tuan-tuan duduk dalam masjid timpa di kipas helikopter. Lagilah besar. Mati molek. Dah lah kipas helikopter. Timpa. Mati pula dalam masjid. Oh, itu memang senyum lah matinya. Senyum tu nampak gigi tu kalau senyum. Rezeki betul. Sebab itu yang ada jemaah kita baru dapat pampasan daripada kerajaan Saudi baru-baru ni. Keluarga dia. Meninggal di Mekah. Mati dalam Masjidil Haram. Mati kena timpa keren. Husnul khatimah. Lepas kejadian tu berapa ramai orang nak dapat? Tak dapat dah. Tuhan pilih. Berbondong-bondong lah jemaah. Masuk Masjidil Haram cari keren. Mana keren orang melayang-layang? Tak dapat dah. Tuhan pilih dia. Rezeki dia. Sahibul hadmi. Yang ke-8. Orang mati baik. Husnul khatimah. Orang yang meninggal bersalin. Ni orang perempuan. Wal mar'atu yaqtuluha waladuha jam'a'u syahadatin. Yajurruha waladuha bisaririhi ilal jannah. Kata Ubadah bin Samit, Nabi bercerita, wanita yang melahirkan anak lalu dia meninggal dunia, maka mereka digolong sebagai orang golongan yang syahid. Wa waladuha bisaririhi ilal jannah. Dan anaknya nanti akan tarik tangannya masuk surga, kata Nabi. Hadis riwayat Imam Ahmad.
anaknya itu nanti akan tarik dia masuk surga. Maknanya, anak, kalau yang meninggal itu anaknya, dia meninggal bersalin, anaknya meninggal, tarik tangan mautnya masuk surga. Tapi masalah orang Melayu ni terbalik pula ilmu. Kalau orang tu mati bersalin, jadi hantu katanya. Pontianak tu singkatan dari perempuan mati beranak. Teruk betul lah. Mana ilmu belajar tak tahu. Dan memang dah dibuat kajian di UKM, ada orang buat master pun bidang ini. 99% hantu dalam masyarakat Melayu adalah perempuan. Ataupun menyerupai perempuan. Langsung hantu, tak boleh sebut pula dalam masjid. Cik Kok je lah panggil. Awak maghrib keluar, Kok, tak boleh sebut. Mencarut pula kan. Dia sorok budak, sorok dalam dia kata. Hantu tenggelam, hantu bidan, hantu kom-kom, semua perempuan. Ada masalah agak orang Melayu ni, orang perempuan dulu, dia tuduh perempuan semua jadi hantu pula tu. Siap orang mati bersalin, jadi Pontianak. Bawa batu nisan Kulu Kilih, duduk kat Karak Highway. Nyanyi betul lah cerita. Sedangkan dalam Islam, orang yang mati bersalin, dapat kemuliaan. Yang ke-9, siapakah lagi orang yang husnul khatimah? Orang yang meninggal dunia kerana terbakar. Asyhadatu sab'un siwa qatli. Panjang hadisnya sampai Nabi sebut wasahibul hariq. Orang yang meninggal kerana terbakar, korban kebakaran. Hadis riwayat Abu Daud. Yang ke-10, orang yang husnul khatimah. Orang yang meninggal kerana mempertahankan maruah dia. Pertahankan maruah. Man qutila duna malihi fahuwa syahidun. Wa man qutila duna ahlihi fahuwa syahidun. Wa man qutila duna dinihi fahuwa syahidun. Wa man qutila duna damihi fahuwa syahidun. Hadis riwayat Abu Daud dan An-Nasa'i. Siapa yang terbunuh kerana membela hartanya, dia mempertahankan hartanya daripada dirompak oleh orang, maka dia syahid. Siapa yang terbunuh kerana membela maruah keluarganya, orang buat lebih kurang, dia mati dalam perlawanan itu, mati syahid. Siapa terbunuh kerana bela agama, syahid besar. Siapa yang mati kerana membela maruahnya, dia juga mati syahid. Tapi tetap diuruskan jenazah. Jangan tanang baju-baju silat sekali. Jangan. Uruskan jenazahnya. Tapi matinya bermaruah. Biar putih tulang, takkan putih mata. Apa nak jadi, jadilah. Mati pun matilah. Dia lawan habis-habisan. Ini baru anak jantan. Yang ke-11. Orang yang mati baik, orang yang meninggal kerana sedang menjaga wilayah perbatasan tanah airnya. Ribatu yaumin wa lailatin khairun min siyamin syahrin wa qiyamihi wa in mata jara alaihi amaluhu alladhi kana ya'maluh wa ujri alaihi rizquhu wa amin al-fattan. Hadis Muslim. Siapa yang berjaga sehari semalam di perbatasan tanah airnya, maka itu lebih baik daripada dia puasa serta sembahyang malam selama sebulan tanpa henti. Kalaulah dia meninggal, pahala amalannya akan terus mengalir dan akan terus dijaga rezekinya dan terselamat dia daripada fitnah kubur. Hadis riwayat Imam Muslim. Dan yang ke-12, amalan yang boleh menjadikan kita dapat husnul khatimah adalah orang yang rajin melakukan amalan-amalan soleh. Siapa yang puasa kerana cari pahala daripada Allah, kalau dia mati, dia masuk surga. Dan siapa bersedekah kerana nak cari pahala dari Allah, kalau dia mati, dia masuk surga. Hadis riwayat Imam Ahmad. Sebab itu marilah tuan-tuan, sementara ada umur ini, buatlah amal soleh. Tapi nak semayang tahajud tiap-tiap malam, tak mampu kita. Main tahajud ni, kena semayang tengah malam. Kita tengah hari pun payah nak semayang, ni kepala tengah malam. Jadi kalau tak mampu, buatlah amal soleh. Yang paling mudah, bersedekah. Tapi kalau kata Junaid Al-Baghdadi mudah. Junaid Al-Baghdadi rahimahullah, dia pernah tanya pada anak muridnya, awak pernah tak jumpa orang, hidup dia macam tak gaya sangat orang alim. Biasa je. Bukanlah penampilan ulama ke, belajar di Mesir ke, bukanlah ahli ibadah. Tapi Allah angkat darjat dia. Tanda angkat darjat, kematiannya begitu dicemburui lah. Kata anak murid dia tak tahu, jarang jumpa orang begitu. Kata Junaid Al-Baghdadi, arba'un tarfa'ul abda ila a'la darajat wa in qalla ilmuhu wa amaluh. Ada 4 amalan kalau engkau buat, Allah angkat darjat awak. Walaupun awak punya ilmu sikit, amalan tidak banyak. Apa 4 perkara itu? Al-hilmu, wat-tawadu', was-sakha' wa husnul khuluq. 4 perkara ni kita buatlah tuan-tuan.
Nombor satu, ilmu, sopan santun. Sopan santun. Jaga kelakuan, sopan santun. Jangan kurang ajar sangat. Sopan santun. Yang kedua, watawadu. Jangan sombong. Merendah diri. Walau ada pangkat, kedudukan, anak orang besar ke apa ke. Jangan sombong. Yang ketiga, wassakha. Suka berderma. Suka menolong. Yang keempat, husnul khuluq. Budi pekerti mulia. Budiman. Dikenang orang perangainya itu. Sebab itu jangan underestimate orang.